Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang yang tengok video ni, yes, korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stres, okay? It's not good for your health. Ianya tak bagus untuk kesihatan korang. And trust me, it is a true story. So guys, dalam video kali ni aku just nak kongsikan beberapa kisah seram yang pernah berlaku di mana kisah-kisah ni aku dapat dari kawan-kawan aku, bukan pengalaman aku sendirilah, okay? Dan dua daripada kisah-kisah seram ni berlaku di tempat yang sama, manakala satu lagi tu berlaku di tempat yang berasingan. So maksudnya sekarang ni, di dalam video kali ni ada 3 cerita, tapi apa yang pasti kisah-kisah ni bagi aku agak menyeramkan guys. Seriously. So without wasting any time, jom. My name is Gizri and this is the story. So cerita dia macam ni guys. Kisah pertama ni berlaku di sebuah syarikat percetakan yang mana ianya terletak di Bandar Kuching, Sarawak ni. Dan kisah ni berlaku dalam sekitar tahun 80-an macam tu. Kebetulan pada waktu tu di belakang bangunan syarikat percetakan tersebut, kira macam tak jauh lah dia punya jarak tu, ada sebuah tanah perkuburan orang Cina. Yes, memang ada dekat area situ guys. Dan sebenarnya sampai sekarang ni masih lagi ada tanah perkuburan tu dekat situ. So siapa-siapa yang ada dekat area Kuching ni mungkin akan tahu di mana tempat ni. Dekat office tu ada seorang lelaki yang bernama Philip. Aku panggil dia ni Abang Philip lah. Dan pada waktu tu Abang Philip ni memang dah start bekerja dekat syarikat tu sebagai seorang kerani. Dan macam biasa guys, banyak benda nak kena handle masa tu. Banyak buat kerja filing, kerja-kerja dan seperti yang kita tahu, waktu tu mana ada internet, tak ada internet. So semua kerja dibuat secara manually. Dekat office tu, Abang Philip ni dia ada seorang rakan sekerja yang juga merupakan kawan rapat dia. Kira macam best friend lah dekat tempat kerja tu, yang bernama Azman. So Abang Philip dan Abang Azman ni, dia orang dekat office tu kerja sama-sama, makan sama-sama, kadang-kadang OT pun sama-sama. Boleh dikatakan agak rapat lah hubungan diorang ni guys. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari tu, macam biasa, bila dah masuk waktu makan tengah hari, waktu rehat, kebanyakan staff ataupun pekerja dekat situ akan turun ke bawah untuk makan di kantin dekat situ guys. Diorang akan berkumpul dekat kantin tu, makan tengah hari, minum-minum, borak-borak kejap sebelum diorang sambung semula kerja pada petang tu. Tapi pada waktu tu Abang Philip ni masih lagi berada dekat dalam office untuk siapkan kerja dia. Dah alang-alang nak siap, dia fikir siapkan je lah terus, senang kan, tak payah nak pening-pening. Untuk pengetahuan korang, time tu bila time rehat je, polisi diorang dekat syarikat percetakan tu memang akan tutupkan sebahagian lampu dekat ruangan office tersebut untuk tujuan penjimatan. Kira macam yang bahagian ni diorang buka, yang sebelah sana tu diorang tutup. Lebih kurang lah dia punya gambaran. Dan kebetulan pada waktu tu Abang Philip ni perasan yang Abang Azman ni masih berada dekat office juga, tengah siapkan kerja. Dan Abang Azman dia duduk dekat depan Abang Philip tau. Dia punya jarak tu taklah jauh sangat, beberapa meter sahaja. Dan dia duduk membelakangi Abang Philip. Kira macam Abang Philip dekat sini, Abang Azman dekat depan tu, lebih kurang macam tu lah. Dan macam biasa, kalau nak pergi makan, Abang Philip ni mesti ajak Abang Azman. Tapi Abang Azman ni tak menyahut-nyahut guys. Dia teruskan dengan kerjanya. Dia tak layan pun pelawaan si Abang Philip ni. Lepas tu dia pun turun ke bawah guys. Dan bila si Abang Philip ni sampai dekat bawah, alangkah terkejutnya si Abang Philip ni apabila dia ditegur oleh Abang Azman yang pada waktu tu tengah makan dekat kantin tu. Dia macam confused kejap tau. Mata dia kelip-kelip dan tengok ke arah si Abang Azman dekat situ. Lepas tu dia tanyalah dekat Abang Azman, cepatnya kau turun man, tadi bukan main busy aku tegur pun kau tak layan. Abang Azman ni guys, dia pun macam blur kejap tau. Kau cakap apa ni? Kata Abang Azman dekat Abang Philip. Abang Philip ni pun explain lah apa yang dah berlaku. Rupa-rupanya Abang Azman yang dilihat oleh Abang Philip dekat atas, dekat office tadi tu, sebenarnya bukanlah Abang Azman. Korang faham kan? Dia cakap dia dah turun awal tadi dah. So, yang dekat atas tu sah-sahlah bukan Abang Azman guys. Tetapi dia tu mungkin merupakan jin yang menyerupai Abang Azman.
Lepas tu, kedua-dua sahabat ni memang sangat-sangat terkejut and at the same time jadi seram. Kalau kena kat korang, apa yang korang rasa? Kalau kena kat aku pun akan rasa benda yang sama guys. Kisah yang kedua ni pun berlaku di tempat yang sama guys. Tapi kali ni kejadian ni berlaku dekat seorang kakak ni yang bernama Kak Ati. Kak Ati ni dia bekerja sebagai seorang kerani kewangan dekat syarikat tu, bahagian yang menguruskan invoice, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kewangan lah, kira macam tu. Dan nak dijadikan cerita lagi guys, pada suatu hari tu kebanyakan staff dekat office tu pergi berkhusus dekat tempat lain. Maksudnya memang tak ada orang sangatlah dekat office. Adalah dalam 2-3 orang sahaja yang tak pergi. Pada waktu tu kira macam waktu nak balik kerja jugalah. Kak Ati ni dia pergilah ke department marketing waktu tu nak agihkan invoice ke setiap meja dekat dalam department tu. Dan untuk pengetahuan korang, office bahagian marketing ni terletak dekat tingkat atas tau. Yang bahagian kewangan ni dekat tingkat bawah. So dia pun pergilah naik ke tingkat atas seorang diri. Dia buka pintu, dia buka lampu. Tempat tu memang gelap guys. Tak ada orang dekat situ sebab semua staff department marketing ni diorang semua pergi berkhusus kan. Kak Ati pun buka lah lampu. Tapi lampu yang Kak Ati buka tu setengah je. Dia tak buka full. Dia macam sebelah ni dia buka, yang sebelah sana lagi dia tak buka. Asalkan dia boleh nampak, kira okey lah, dia cakap macam tu. Dan lepas tu guys, dia pun pergilah edarkan invoice tu dari meja ke meja. Dia edar. And then sedang dia mengedar invoice tu, tiba-tiba dia rasa pelik guys. Sebab ada satu bilik dekat dalam department tu, lampu dia macam menyala tau. Dan bilik tu terletak dekat hujung sikit, di mana bilik tu merupakan bilik ketua untuk department tu. So, si Kak Ati ni pun pergilah ke situ, kira macam nak tengok lah. Mana tahu diorang ni terlupa nak tutup ke apa ke. Dan pada waktu tu, time dia sampai dekat bilik tu, dia ternampak dan boleh dikatakan agak terkejut juga sebenarnya. Sebab dia nampak ada satu sosok seorang wanita yang sedang duduk di dalam bilik tu guys. Masalahnya, muka wanita tu tak nampak. Rambut dia memang agak panjang mengurai sehinggakan menutupi mukanya. Kak Ati ni perasan yang fizikal wanita ni kelihatan seakan-akan salah seorang pekerja dekat situ, which is ketua department tu dulu yang bernama Caroline. Tetapi dia dah lama resign dan bekerja dekat tempat lain. Memang tak kerja kat situ lagi dah. And then tiba-tiba wanita tadi tu macam nak angkatkan muka dia tau, macam ni. Kira macam nak tengoklah ke arah si Kak Ati ni guys. Tak tunggu lama, Kak Ati ni terus jadi Usain Bolt pada waktu tu guys. Dia terus lari ke bawah and bagi tahu dekat security guard pada waktu tu. Lepas tu dia orang ni naik semula sebab nak check lah kan apa yang dia tengok tadi tu betul ataupun tak. Lampu bilik ketua department yang menyala awal tadi, time Kak Ati tengok tadi tu memang tertutup, tak menyala pun. Tapi lampu lain yang Kak Ati buka awal-awal tadi, time dia masuk ke department tadi tu, yang tu masih lagi bernyala guys. So tak fikir panjang, diorang dekat situ terus tutup semua lampu and terus belah. Bilik yang ketua tadi tu memang diorang gunakan untuk letak fail je sebenarnya. Memang tak ada orang yang gunakan bilik tu. So memang sah-sah lah apa yang Kak Ati nampak tadi memang jin guys. Jin yang menyerupai bentuk manusia. Okey, kisah yang ketiga ni pula berlaku dekat sebuah kampung yang juga bertempat di area Kuching ni guys. Ada seorang lelaki yang bernama Ikmal. Dia ni merupakan salah seorang jemaah tabligh yang telah mengikuti satu jemaah untuk keluar selama 3 hari. Kebiasaannya memang Ikmal ni selalulah keluar berdakwah sekiranya dia ada kesempatan. So, pada suatu hari tu, macam biasa, si Ikmal ni dia pergi keluar untuk berdakwah selama 3 hari. Contoh dia keluar hari Jumaat, sepatutnya dia akan balik pada hari Ahad lah kan, 3 hari. Tapi guys, pada waktu tu isterinya si Ikmal ni yang berada dekat rumah tiba-tiba terkejut sebab dia dengar suara Ikmal, which is suara suaminya memberi salam dari luar rumah. So dia pun bukalah pintu dan dia ternampak Ikmal ni berdiri dekat luar rumah. Dia berdiri macam tercegat dekat situ guys, lurus macam ni je. Dan lepas tu isteri dia pun rasa pelik dan hairan lah sebab hari tu hari Sabtu, sepatutnya Ikmal ni balik keesokan harinya, hari Ahad, untuk cukupkan 3 hari kan. Sebab dia kalau keluar dakwah jaranglah balik awal dari hari yang sepatutnya. Tapi pada hari tu dia kira macam balik awal. So isterinya si Ikmal ni pun tanyalah dekat Ikmal. Mula-mula dia jawab salam, Ikmal wassalam. So dia tanya dekat Ikmal,
awal abang balik, bukan sepatutnya abang balik esok ke? Isteri dia macam blur and confused kejap tau. Tetapi si Ikmal ni dia tak jawab apa-apa pun guys. Dia terus pandang isterinya dengan satu pandangan yang tajam dan lepas tu dia terus masuk ke dalam rumah. Lepas tu, dalam rumah tu si Ikmal ni cakaplah dekat isterinya, Amisab suruh balik awal. So abang pun baliklah. Okay guys, istilah Amisab ni selalu digunakan oleh jemaah tabligh untuk gelaran ketua sesuatu jemaah tu semasa diorang sedang keluar berdakwah. So maksudnya Ikmal ni bagi tahu dekat isterinya yang ketua dia suruh dia balik awal. Lebih kurang macam tu lah. Dan lepas je si Ikmal ni cakap macam tu, dia terus masuk ke bilik. Dia jalan terus macam tu je guys. Si isteri dia ni pun rasa macam ragu-ragu dan confused lah. Yelah kan, sebelum-sebelum ni memang tak pernah pun suami dia macam ni. Tiba-tiba je pada hari tu suami dia balik awal dan berkelakuan agak pelik sikit. Tapi isterinya si Ikmal ni pun terus pergi ke dapur untuk buatkan air untuk suaminya. Kira dia malas lah nak layan perasaan dia pada waktu tu. Lepas dah siap semua air, dia pun pergilah menuju ke bilik mereka ni untuk menghantar air tersebut dekat si Ikmal ni, dekat suami dia ni. Korang nak tahu tak guys, macam mana situasi pada waktu tu? Okay, situasi dia macam ni guys. Isterinya si Ikmal ni sangat-sangat terkejut bila dia melihat si Ikmal ni lain macam tahu pada waktu tu. Dia duduk kaku macam tu je, tak bergerak, sambil memandang si isterinya tadi tu dengan satu pandangan yang tajam, sangat-sangat tajam, nampak agak seram jugalah. Isteri dia ni pun dah boleh rasakan macam ada sesuatu yang tak kena je dengan suaminya pada waktu tu, tetapi dia kekal tenang, keep calm saja guys. Dan sebaik sahaja dia nak approach suami dia, kira macam dia nak peganglah suaminya, tiba-tiba suaminya si Ikmal ni terus lenyap macam tu je guys. Korang dapat bayangkan tak? Terus hilang macam tu je. Lepas dia tengok semua tu, dia rasa sangat-sangat terkejut. Yelah, tiba-tiba suaminya hilang kan, siapa yang tak terkejut? Kalau korang pun, aku rasa sama juga guys, mesti terkejut lah. Dan time tu isterinya terus beristighfar tau, bacalah apa-apa surah yang dia tahu. And then dia terus cuba menghubungi suaminya si Ikmal ni, sebab dia masih lagi berada dalam keadaan confused dan terkejut. And lepas tu, korang nak tahu tak, suaminya si Ikmal tu sebenarnya masih lagi berada dekat masjid tempat diorang keluar tu. Maksudnya di sini dia tak balik ke rumah pun. So sekali lagi guys, yang ni aku rasa lebih ekstrim sikit gangguan dia, sebab jin ni menyerupai Ikmal dan sempat lagi berborak dengan isterinya si Ikmal ni dan berbohong pasal Amisab tadi tu guys. Yang pasal balik awal tadi tu, just imagine, sampai macam tu sekali gangguan yang diorang dapat guys. Nasib baiklah tak ada apa-apa yang berlaku pada waktu tu dekat isterinya si Ikmal ni. Meremang juga beli rumah aku guys. So kesimpulannya, setiap cerita yang kita dengar pada hari ini merupakan pengalaman orang-orang yang telah mengalaminya. Tak dinafikan, alam-alam gaib ni sememangnya wujud dan semua yang telah berlaku ni hanya akan dapat berlaku atas izin Allah. Dan ingat, makhluk tiada kuasa, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa. Keep that in mind. So guys, aku rasa setakat ni saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis. Aku sangat-sangat menghargai effort korang. Thank you so much. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel aku, and I'll see you guys again in the next video. Peace.